Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita Alhamdulillah dah sampai di Cambodia. Kita sampai sini tadi dalam pukul 7 waktu sini lah. Dan beza waktu di Malaysia 1 jam lewat dekat sini. Baru lepas habis sarapan. Dan kita akan sambung misi kita untuk hari pertama ni pada lepas zuhur dalam pukul 1. Allah kata bila Imam Mahdi dah keluar, pergilah ke sana dan berlindung kat sana. Pada saat tu berapa je dalam kalangan kita umat Islam ni yang sanggup pergi ke sana. Walaupun Imam Mahdi dah dibai'ah kan, dah bagi tahu ni Imam Mahdi, pergilah berlindung kat sana. Join tentera sana untuk perangi Dajjal. Nescaya kau akan selamat. Dan mungkin alasan-alasan dia yang kita akan jumpa, contoh siapa nak hantar anak pergi sekolah, kerja kat office banyak lah, tak dapat cuti tak lulus, annual leave pun dah habis. So benda-benda ni membuatkan aku seriously terkesan lah. Macam aku dapat rasakan kalau lah untuk misi ni aku masih teragak-agak kan, adakah nanti bila sampai yang peristiwa Imam Mahdi tu kita akan sanggup ke sana. Actually untuk misi kali ni aku adalah kali kedua lah ke Cambodia. Sebelum ni aku ke Kampung Cham dalam program Kembara Korban. Maksudnya kita buat korban dekat sini. Dan kampung yang aku ziarah tu dia hanya dapat rasa daging korban, daging lembu tu setahun sekali je. Dan aku hanya mendengar cerita saja yang berkaitan dengan ada kampung lain yang lebih daif. Yang kali ni, yang second trip ni memang aku pergi tempat yang agak dalam. So aku dapat tengok sendirilah yang fesi-fesi tu hanya cerita je kan, tanah masih merah. Yang kali ni memang aku nampak lah benda tu. Actually ni kali kedua aku datang Kemboja. Sebelum ni aku datang dengan satu NGO daripada Putrajaya. Aku rasa 2 tahun lepas kot, apa yang aku nampak adalah tak banyak beza pun keadaan mereka sekarang ni dengan dulu. So terlalu banyak lagi usaha yang kita perlu lakukan untuk pastikan usaha dakwah ni sampai ke serata dunia. Okay, Alhamdulillah untuk first day ni kita sempat pergi ke 2 buah rumah. Yang mana isu yang paling besar, apa yang aku tengok isunya adalah mereka tak faham. Hatta masa kita orang datang pun, kita orang bagi salam pun dan tak tahu nak jawab salam macam mana. Nampak tau kat riak muka dia tu, dia memang nak belajar pasal Islam. Dia rasa macam kerdil sangat bila dia nak bergaul dengan orang-orang yang dah masuk Islam. Contohnya dia nak pergi masjid apa semua, dia rasa sangat kerdil sebab banyak benda dia tak tahu. Contoh dia tahu kena solat, tapi dia tak tahu macam mana nak solat tu. So Ustaz Yusra dia rasa macam benda ni perlu diubah, perlu diperhalusi. Sebab tu Ustaz Yusra plan untuk buat sembahyang asar berjemaah esok. So mungkin boleh mingle dengan orang sekitar situ, orang yang dah lama, actually dia dah lama peluk Islam. Which is syahadah diorang tu adalah masa diorang kahwin dulu, 12 tahun dulu. Dan sekarang masa kita datang pun anak diorang dah ramai dah. Antara orang kata isu dia adalah dekat sini orang menyampaikan dakwah Islam tu dia ada pakai satu bahasa lain lah. So yang keluarga ni pula bukan daripada keturunan sana dan memang tak faham bahasa tu. Orang kata ilmu tu susah nak disampaikan. Sangat menyedihkan lah. Dan ni menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk hadir. Sebab diorang ni adalah golongan minoriti di sebuah negara yang bukan Islam. So siapa yang akan ambil berat tentang diorang? Kita lah saudara Islam. Tapi apa aku boleh cakap, satunya keadaan rumah diorang sangat-sangat tak dijaga kebersihannya. So itu asas dalam Islam kan, taharah lah, kita kena jaga kebersihan. Dia sebenarnya aku pernah je pergi rumah orang yang tak berapa kaya, tak berapa duit, tapi dia orang sangat jaga rumah dia orang. Jaga susun atur, jaga kebersihan, jaga anak-anak dia orang supaya tahu lepas bermain, lepas apa, basuh kaki ke apa benda macam tu. Mereka sangat tertib. Dan ini bukan berkaitan kau kaya, kau miskin, bukan. Ini adalah berkaitan soal prinsip hidup lah. Ada ustaz kata ini adalah perihal hati. Macam mana kita bersihkan hati, macam tu kita boleh bersihkan fizikal luaran kita. So rumah kedua yang kita pergi tak berapa jauh daripada rumah yang pertama tu. Ada seorang budak demam dalam rumah tu.
Dan Ustaz Yusra hulurkan sumbangan untuk beli ubat, beli makanan dan sebagainya. Terus terang aku dapat rekod satu momen di mana Ustaz Yaakob Yusra berubah air muka dia melihatkan keadaan rumah tu. Dia pandang lantai, dia pandang bumbung. Rumah dia tu, ya Allah macam tak siap tau. Tapi dia orang boleh duduk kat situ. Tapi yang aku risaukan adalah sama juga keadaan rumah dia orang, which is aku rasa tak kondusif untuk dia recover. Mungkin dia orang dah biasa duduk rumah macam tu, tapi yelah, untuk kita dapatkan satu suasana yang lebih sihat, suasana yang lebih baik. So kalau kita rasa kita dah susah dekat Malaysia kan, sebenarnya ada lagi yang susah. Dan Nabi dah ajar kita kena tengok orang lagi bawah daripada kita untuk kita rasa kesyukuran, kita rasa nikmat kita. Bila kita ada lebih, semua tu bukan kita punya kan, bukan kita punya. So dekat sinilah fungsi dan peranan kita sebagai Muslim untuk membantu saudara se-Islam kita yang mungkin tidak bernasib baik. Pengalaman aku naik motor, first of all tentang jalan raya dia lah. Jalan raya dia kita agak kekok, orang Malaysia agak kekok sebab dia drive belah kanan. So aku macam bila nak masuk simpang apa dia, serius lah, dia risau sikit. Keduanya, aku sebenarnya tak dapat imagine pun sebenarnya aku ada kat mana, kat Pekan ke, dekat bandar ke, kat kampung ke. Sebab jalan dia, Masya Allah, dia itu aku tak tahu ni jalan kampung ke jalan Pekan. Dia bangunan nampak macam Pekan lah, macam ada pusat karaoke, ada kedai, hotel apa semua. Tapi jalan dia banyak lubang satu dan tak tahu tar ke tidak. Mungkin dah tar tapi tanah naik balik ke macam mana tak tahu kan. Debu sangat kuat, rambut aku sampai jadi keras. Dan yang menariknya, kawasan yang kita orang lalu ni adalah tak jauh daripada airport pun sebenarnya. Dalam aku rasa kurang 10 km daripada airport je. Tapi bila tanya orang yang bawa motor tu, okey ke jalan lalu sini tak pakai helmet? Oh, jangan tiru kat Malaysia Dia kata tak ada masalah, yang kena pakai helmet ada kat belah bandar apa semua. Okey, macam tu lah. Maknanya berbeza dari segi undang-undang pun berbeza kat sini. Aku di-approach oleh Mus daripada Murtada TV. Antara nama yang terlintas di kepala Mus daripada Has Production adalah Jasmi dan Hasif. Itu satu penghargaan. Diorang kat sini yang terlibat Has Production, kita orang. Lepas tu ada Murtada TV punya Mus dan Kokom B Studio. Sampai je tadi sarapan dah terus bincang macam mana plan dia asalnya. Objektif, tujuan telah di-brief oleh Ustaz Yaakob Yusra. Terus terang kata dia dah ubah aku punya perspektif lah. Dia jadi macam, okay, aku dapat rasakan ini macam permulaan. Dia akan ada satu projek yang lagi bigger lah selepas ini. Berada dengan orang-orang hebat ni, diorang contoh macam Ustaz Yaakob Ustaz Yaakob Yusra ni, dia bukan pendakwah saja tau. Dia businessman, ada business minded. Inilah reason kenapa kita orang Islam kena jadi kaya. Jadi kaya ni bukan untuk kita, tapi untuk agama. Kau punya aim, kau punya objektif akan lagi bigger. Walaupun sedikit waktu yang kita luangkan masa, baru sampai Cambodia, dia something like terasa, oh ya, aku dan Hasif berada dengan orang-orang yang hebat. Jadi macam mana kita nak jadi orang hebat dan tarik lagi ramai orang hebat dengan kita. Islam perlukan ramai lagi pemimpin-pemimpin yang kaya ni, jutawan ni bukan duit je, tapi jutawan dengan idea, hati dia jutawan, suka memberi. Luaskan lagi maksud jutawan tu, dan kita sangat perlukan orang-orang macam ni dalam agama kita. Apa yang kami lakukan ni adalah satu usaha yang sangat-sangat kecil bagi aku. Sangat-sangat kecil. Tapi bila ada peluang, aku harap korang kat luar sana boleh take part lah dalam usaha-usaha kami yang kecil ni, supaya usaha jadi lebih besar. Boleh bagi sumbangan atau mungkin boleh bagi idea dan sebagainya lah. Sebab dakwah ni berbagai cara. Dan kalau ada yang berkemampuan untuk hadir, datang, tengok sendiri keadaan mereka, atau mungkin usaha-usaha kecil lain, atau mungkin anda boleh share video ni kepada orang lain supaya benda-benda dipanjang-panjangkan dan kita boleh dapat kumpul sumbangan lebih banyak dan bantu lebih ramai orang. Dan mungkin usaha-usaha kecil ni
akan menjetik hati mereka untuk kembali berislam, insyaAllah.